Assalamualaikum. Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. Boleh. Okay, good. Thank you very much. Hari ni cikgu-cikgu ramai dah naik sekolah hari ni. Buat. Saya rasa semua cikgu dah datang sekolah hari ni. Dapat buat tak homework yang cikgu bagi tu? Boleh lah. Boleh? Soalan Terengganu dapat buat. Soalan Terengganu. Okay. Nanti kita tengok soalan Terengganu. Yang lain boleh buat soalan yang cikgu bagi? Oh, ni. Awak seorang je reply Alia. Yang lain dia parking nama tu pergi semayang kejap. Zulukman dapat buat tak Zulukman? Mestinya tidak. Semestinya tidak. Alamak. Dah cuba dah? Dah cuba tak boleh kan? Lima F ada good news Apa dia cikgu? 5F ada good news kan? Apa dia? Dalam speak kelas ke? Separated kan? Ada pros and cons jugalah kan bila segregate lelaki dan perempuan. Kalau cikgu sekolah dulu, seronok juga kalau dalam kelas tu ada mix kan? Especially bila bila nak dapatkan nota tu senang sikit, dapatkan nota budak perempuan cantik sikit kan? Kelas lain, the only kelas yang pecah adalah 5F saja sebab 28 tu terlalu ramai. Memang tak muat kelas. Kalau kelas 5K, diorang 23 orang, masih lagi ada kelas yang besar tau. So, Cikgu Spider masih lagi boleh rearrange kelas. 5F memang tak dapat nak ditolong. Terpaksa pecah dua. Tapi sebelah-sebelah lah kelas awak nanti. Awak akan ambil kelas 5K nanti. 5F2 tu akan ambil kelas 5K. Wah, Rashad. Lama juga tak nampak awak, Rashad. So, kita punya percutian dah hampir tamat The never ending percutian. So, cikgu hari Rabu pakai baju sekolah biasa ke? On the first day tu baju uniform. Lepas tu nanti the next following week tu nanti Ustaz Zul akan bagi tahu ada baju-baju dia lah. Hari Senin baju apa, Selasa baju apa. Okay. Tapi cikgu rasa banyak hari yang pakai t-shirt kot, tak salah cikgu. Apa tu? Sorry cikgu. Siapa, adik awak ke? Cikgu. Seronok dia tak ada bertiga Jumaat, yes, ada pakai baju Melayu. Tak salah cikgu lah, yang cikgu dengar hari tu, diorang kata Jumaat memang pakai baju Melayu. Cikgu. Budak UPSR kan diorang tak di UPSR kan? Betul macam mana diorang kalau nak naik sekolah nanti? Diorang kalau nak naik ke Form 1 tu boleh naik. Cuma kalau dia nak masuk ke sekolah-sekolah khas macam SBP ke MRSM ke, dia ada entry level punya exam tau. Dia kalau dia nak pergi MRSM tu dia kena pergi ambil exam khas untuk masuk ke MRSM. So somehow kena belajar jugalah. Cikgu Zahari tanya adik ke solat Jumaat cikgu? Solat Jumaat kat Setiabudi so far tak buat lagi. Belum lagi boleh buat. Dia tanya kat mana? Dia tanya dekat chat. Cikgu. Ya. Kita ada extra class lagi ke tak? Oh, ada lah. Of course ada. Ada, ya Allah. Aduh. Okay. Of course ada. Itulah siapa suruh ambil SPM. Dah tu nak ambil apa cikgu? Ambil lah ujian sekolah-sekolah tahfiz ke sekolah pondok.
Sekolah pondok pun okey juga. Dah awak ambil SPM macam tu lah. Aduh. Pernah dengar tak ramai orang, ada orang yang berjaya tapi tak ambil SPM? Ada tak dengar? Duk dah yang ambil IG lah cikgu. Tak, cikgu ada ramai kawan. Bukan ramai lah, tapi ada lah kawan yang tak ambil SPM tapi very good businessman tau. Dia usahawan lah. Kita boleh belajar. Macam mana? Macam mana? Usaha itu tangga kejayaan. Usaha kejayaan. Tapi Aduh, Zulum. cikgu bukan nak cakap yang tak ambil SPM tu tak apa, yang ambil SPM tu tak bagus, yang tak ambil SPM bagus. Maksudnya dalam hidup ni ada banyak jalan kan. Dan ada orang yang tak ambil SPM tetapi dia masih lagi berjaya. Ada. Okay, cikgu bukan suruh awak drop sekolah Awak jangan salah faham lah kan tiba naik sekolah ni ada orang yang dah tak nak ambil SPM lah. Tapi of course lah kalau kita belajar kan, cikgu nampak kelebihan dia lah bila kita belajar. Kita akan masuk universiti contohnya kan, dan kita graduate kan. Bila kita bekerja, somehow nanti kita pun expect kalau katalah awak bekerja dengan orang kan, awak bukan bekerja sendiri, awak bekerja dengan orang. Kita expect lama-lama kita akan naik pangkat, betul tak? Dan kita pun nak jadi orang kata superior lah. Tapi kalau kita tak ada ilmu, orang tak pandang tau kan. Jadi pergi sekolah ambil exam tu adalah at least bila kita dalam tempat kerja tu ada position sikit lah kan. Jadi bila bercakap dengan orang bawahan tu nampaklah kita ni berilmu sikit. Kalau tak nampak tak ada beza kita dengan orang yang tak pergi sekolah kan. Tu lah cikgu nampak antaranya lah. Ataupun kalau kita buka bisnes, kalau kita ada bisnes, tak adalah orang bawahan kita tu boleh cong kita kan, boleh tipu kita. Ada kelebihan juga kan. Contoh kalau you buat bisnes, tiba-tiba accountant kita lagi pandai daripada kita kan, lepas tu habis korang punya duit dalam account semua habis, dia kebas. Contohnya lah kan. So in a way bagus jugalah ambil SPM ni. Cuma sekarang ni kat sekolah kita tak nampak lah kelebihan dia. Anik Syahmi, Anik Syahmi. Anik Syahmi. Okey, cikgu. Okey ingatkan awak semayang tadi. Tak ada. Okey, cikgu ingat cikgu nak start dulu lesson dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, semalam cikgu bagi some sort of work jugalah kan. Sebab cikgu rasa ni jarang kot cikgu tak buat kelas video conference kan. Semalam memang cikgu terpaksa sebab cikgu ada meeting yang urgent semalam sebab sekolah kita nak buka kan. Jadi semalam cikgu punya meeting tu agak lama juga, daripada pukul 12. Pukul 2 pun tak habis lagi. Jadi cikgu terpaksa bagi awak kerja untuk awak siapkan so that hari ni kita boleh bincangkan. Okey. Cikgu nak tahu berapa ramai yang tak dapat buat. Semua kan ataupun certain soalan cikgu? Maksudnya semualah dapat buat semua tak? Ataupun ada certain soalan yang awak rasa memang susah sikit nak buat? Soalan Terengganu susah. Soalan Terengganu kan? Soalan Penang okey tak Penang? Dia ada Pahang Pahang. Pahang dengan Terengganu. Kan? Pahang, Terengganu, Penang Pahang, Terengganu, Penang. Okay, yang lain diorang dengar je kan, tak apalah. Okay, so sekarang ni cikgu entertain awak punya soalan lah So let me share my screen. Okay, alright, let's see. Binomial distribution. So semalam ada soalan Pahang. Pahang ni ada 2 soalan kot. Pahang ada 2 soalan. Okay, lepas habis Pahang, kita akan tengok Terengganu. Lepas Terengganu, kita pergi kepada Penang kan? Alright. Now, soalan Pahang ni boleh buat ke? boleh kot. Boleh kan? Okey, cikgu bacalah supaya semua maklum. Sekejap I'm having difficulty dengan cikgu punya screen ni sekejap ni. Yang lain silent Kodong buat kita tak tahu Okay, so let's look at this question.
This is Pahang. JUJ ni awak tahu tak apa maksud JUJ? Do you know what is the meaning of JUJ? Tak. Tak faham. Pahang ni, Jabatan Negeri Pahang ni, dia ada satu program untuk kira kata macam kita projek GC kan, Gemilang Cemerlang kan. So Negeri Pahang ni ada projek dia panggil Jawab Untuk Jaya. JUJ tu stands for Jawab Untuk Jaya. Macam drilling dia lah. So dia orang menggunakan modul soalan ni untuk dia punya trial. So kalau nampak JUJ Pahang lepas ni maksudnya Pahang punya modul tu, Negeri Pahang punya modul. So nombor 22 ni adalah soalan binomial distributions. So apa dia kata dekat sini? Dia kata in one game, dia tak kata permainan apa, pertandingan apa, dia kata in one game the probability of winning is 0.15. So rasa ini Alia boleh buat Kailah soalan ni? Boleh kot. Boleh kan? Okey, cikgu buatlah, jawab boleh check jawapan So dia kata the probability of winning is 0.15. Hari tu kita dah decide ini adalah decimal, therefore soalan ni sebenarnya bercerita tentang P di sini. This is actually P. Okay, kemudian dia kata in the series of N of the game, of course N ni adalah N jugalah. Luckily dia pun menggunakan huruf yang sama, this is N. It is found that the probability of winning once maksudnya menang sekali tau. Sekali ni sepatutnya dia gunakan nombor 1. Winning for one time. Ini apa sebenarnya one ni? One ni sebenarnya adalah whole number kan? So therefore dia sebenarnya adalah R ni. This is actually R. Kalau ada orang tanya, kenapa kau cakap ini R? Sebab dia adalah whole number. Okay, cikgu tulis kat sini. It is actually whole number. Okay, so tadi pun sama juga. N ni pun whole number. Ones ni pun whole number juga. Dia kata the probability of winning once is 6 times the probability of losing. Okay, what does it mean by losing? Apa maksud kalah? Apa maksud kalah? Takkanlah kalah tu maksudnya kalah macam tu je. Dari segi nombor macam mana? Kalah kan? Orang yang kalah ni, orang yang loser ni bermaksud dia sekali pun dia tak menang, betul tak? So it means that kosong. Nombor dia kecil. Yes, it means that R sama dengan kosong. Weh, kau pasal tu. Tengok, itu bermaksud dia punya R sama dengan kosong, guys. So ini adalah satu soalan yang menggunakan perkataan untuk kita translate dalam nombor. Tahun lepas cikgu bincang soalan ni dengan budak SPM tahun lepas. Cikgu agak lama juga nak jawab soalan ni sebab cikgu miss perkataan losing ni. Cikgu tak dapat nak relate dia dengan R sama dengan kosong tau. Cikgu apa benda maksud losing tau. Rupa-rupanya losing adalah winning sebanyak 0 kali. Kalau winning once, you menang sekali. Winning twice, you menang 2 kali. Kalau you lost maksudnya R kita sama dengan 0. So dia kata determine the number of N. Okay. Saya guna formula min, cikgu. Guna formula? Min. Min, okay. So min punya formula macam mana? Mu sama dengan N kali dengan P. P kan? Okay. So Alia kata cara nak solve ni gunakan formula min. Cikgu nak kena tukar cikgu punya tip je. Dia terlalu kecil. Alright, let me write this. Okay, so Alia kata one of the way adalah you have to use min punya formula. So mu sama dengan N kali P. Okay. Now, tadi kita kata yang 0.15 ni P kan? So of course P dah boleh masuk. So N masih lagi N. P ialah 0.15. Okay. So dia punya min ni macam mana min dia? What should be written? Sama dengan 6 ke, cikgu? Sama dengan 6 Okay. Bila masukkan sini 6. Okay, kalau kita nak masukkan mu jadi 6, dia mesti cakap dekat dalam ayat ni, dia kata the mean of winning. Dia mesti keluarkan perkataan min. Tapi sekarang perkataan min ni tiada. Okay. So cikgu nampak kat sini, sebagai seorang guru, cikgu nampak tidak boleh menggunakan formula min. Okay. Tak boleh sebenarnya. Sebab dia tak related dengan soalan tu. Sebenarnya 6 ni maksudnya benda lain ni. Awak nampak 6 ni kan? Cikgu pun nampak 6 ni. Maksudnya benda lain. So apa yang boleh kita buat? So sebenarnya guys, apa yang awak boleh buat adalah first kali awak kena buat satu ayat matematik mudah. Apa ayat matematik mudah? Maksudnya kena buat macam ni. Win sekali, win once, win satu kali.
adalah bersamaan dengan 6 kali loss. You lose 6 kali. Maksudnya, siapa yang menang sekali ibarat 6 kali kalah. Maksud dia macam tu. The probability of winning once is 6 times the probability of losing. Nampak tak? Nampak. Okey, jadi sekarang kita kata yang win 1 ni, ini bermaksud R sama dengan 1. Loss ni bermaksud R sama dengan 0 kan? Jadi, antara ayat mudah yang boleh kita buat dalam bentuk matematik adalah awak boleh tulis PX1, maksudnya menang 1 kali, adalah sama dengan adalah 6 kali. Cukup buat 6 kali 6 multiply. Multiply dengan apa? Gunakan X0 pula. Macam tu. Ini ayat dia. Okay, so sekarang ni yang ni bukan X tau, ni multiply. Cikgu gunakan ink lain supaya awak nampak dia bukan X. It is actually multiply. Dia kali. 6 kali dengan PX0, itu maksud dia. Okay, follow tak? Follow. Boleh kan? Boleh. Alright. Jadi lepas tu kita nak kena buat apa? Yang formula tu yang cikgu. Formula kan? So maksudnya PX1 tu dimasuk dalam formula dengan PX0, betul tak? So kalau guna PX1, yang lain orang dengar je kan? Okay, kalau guna PX1, tulis kat sini. PX1 adalah NC1. Boleh NC1 kali dengan P dia tadi berapa? 0.15 kan? Okay, 0.15. Dia ni pun kuasa dengan 1. Very good. Repeat kan? Sini 1, 1. Dia mesti repeat. Okay. And then akan kali dengan Q. What is your Q? 0.85. Very good. 0.85. Dia kuasa berapa? N tolak 1. Very good. N tolak 1. Jarang kita buat jalan kerja macam ni. Okay. So another one is PX0. So you buat PX0 pula. Okay. PX0 adalah 6C0 kali 0.15. Dia pun kuasa 0 kali dengan 0.85 kuasa N tolak 0. N tolak 0, orang tulis N je. Okay, boleh? Boleh. Okay, sekarang what happen is that bila kita dah tahu benda-benda ni, you masukkan dalam formula yang awak tulis atas tadi. Okay, NC1 0.15 tadi kan? Okay, so tulis NC1 kali 0.15 kali dengan 0.85 to the power of n minus 1 sama dengan 6 kali NC0 kali 0.15 kuasa 0. Lepas tu kali dengan 0.85 kuasa n So dapat macam ni. 0.85 kuasa n. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya Alia lah sebab yang lain dia dengar je. Tanya Alia. Alia tahu tak NC1 dapat berapa? Do you know what is the answer for NC1? Tak. Okay. N. Oh, siapa jawab N tu? Gino. Gino. Macam ni Gino tahu NC1 dapat N? Sebab N tu ni radius dia 1 kan. Apa tu? Saya tak tahu dia cakap Cuk, bukan 1 je. Bukan. Okay, cara dia macam ni Okay, cara dia macam ni. Awak ambil kalkulator. N. Cuba tekan 10 C1. Dapat 10. Okay, cuba tekan 20 C1. 20. 20. Tekan 100 C1. 100. Okay, apa maksud dia? Maksud dia Sama 1 1. nombor. Anything yang C1 dapat balik nombor atas dia, betul tak? Betul. Jadi kalau kita buat 1 C1 pun dapat 1 juga. Sebab dia akan ikut nombor yang atas. Ini bermaksud NC1 will be N. Macam tu. Okay. And then of course 0.15 ni is 0.15. 0.85 ni memang kuasa dia beginilah. N minus 1. Okay. Now, what about NC0? Siapa tahu NC0 apa? 1. Stop. 1. Tekan dah kalkulator kan? Tekan dah suka. Okay, 10 C0. 1. 1. So what does it mean? Anything yang Satu C0 hari. akan dapat 1. So we write 1 as the answer of ni. 0.15 kuasa 0 berapa? 1. 1 juga. Very good. And then 0.85 tu dia pun kuasa dengan N. Tengok soalan faham ni. Soalan dia tidak menggunakan jawapan yang selalu kita kira pakai kalkulator. Kita kena banyak tahu dan kita kena gunakan formula. Okey.
Sekarang cikgu nampak kat sini dah kompleks tau kat sini. Siapa nampak dia kompleks? Saya. Macam terlalu banyak kan? Tapi cikgu nampak kat sini ada 2 kali 0.85 tau. Sini ada 0.85, sini ada 0.85. Potong. Oh, potong Mana boleh? Awal now. Compare. Compare. Okey, kalau nak compare dengan siapa? N tu compare dengan N lagi satu ni. N yang ni. Yang power tu. Yang power ni kan? Oh, macam tak boleh lagi no. Kau main cakap je yang compare. Cikgu rasa, Kau bagi kita semua takut tau. cikgu rasa maybe 0.85 ni dia boleh bawa ke kanan. Okey. Nanti kalau bawa ke kanan jadi apa tau? Dia akan jadi Bagi. bahagi kan? 0.85 kuasa N. Nanti dia akan bagi dengan 0.85 kuasa N minus 1. Betul tak? Betul. Macam tu. Potong. Potong juga cikgu tak rasa dia potong lah. Cikgu rasa ni ada loss of indices kat sini. Cikgu Nabil tanya. Cikgu Kak nak tanya. Nabil tanya Nabil. 0.85 tu dari mana? 0.85 tu dapat dari mana? Oh, betul. 0.85 ni. Okey, 0.15 ni Nabil tahu tak? 0.15 ni. Apa Nabil jawab? Tahu. Okey. 0.85 ni sebenarnya datang daripada 0.15. Dia adalah balance. Balance 100 tolak 15. Sebab 0.15 ni kan macam 15%. Betul tak? 0.15 adalah 15%. Setuju? So, you 0.15 dan 15% dapat 0.85. Betul. Maksudnya 100% tolak dengan 15%. Dapat apa? Tu selebihnya. Selebihnya. That's the word. Selebihnya. Percentage selebihnya. So dapatlah. Yang 0.15 mana dapat ke? Ni dapat daripada soalan tadi dia mention the P is 0.15. Jadi sekarang kena ingat, selalunya dia guna percentage kan? Selalunya soalan kita jumpa, dia tulis macam ni, 15%. Betul tak? Tapi bila dia bagi dalam decimal, awak kena tahu yang 15% tu dalam decimal lah 0.15. So it is actually in percentage pun boleh, decimal pun boleh. Okey, boleh Boleh. Okey, sekarang bila cikgu bawa 0.85 ni ke kanan, boleh ke ni? Boleh kan? Boleh. So, cikgu tulis dengan lebih clear. Boleh. So bila bawa ke kanan, dia akan jadi 0.85 kuasa dia n-1. Nanti dia tak ada lah sebelah kiri ni tau. Jadi sebelah kiri ni cuma akan ada 0.15 n sahaja. Macam tu. Darab n, betul. Okey. Tadi cikgu cakap, ni awak tak boleh potong guys. Dia bukan macam n ni bukan huruf besar, dia huruf kecil, tak boleh potong. So kita kata ada law of indices. Law of indices kata, kalau bahagi, kuasa akan jadi tolak. So you can actually write 0.85 kuasa n. Dia tolak dengan kuasa kat bawah. Nampak tak? Yes. Begitu. So sama dengan 1 je lah cikgu. Sama dengan 1 lah. Maksudnya 0.85 kuasa 1 lah kan? Okay, meanwhile, sebelah kiri, kita ada 0.15n. So, awak nak tinggalkan apa sebelah kiri sebenarnya? N saja sebab kita nak cari n. So, nombor yang kita nak cari, huruf nak cari tu, kita kena tinggalkan seorang-seorang. Jadi, nombor 0.15 tu akan pergi mana? Pergi belah sana. Ke sebelah kanan lah kan? Pergi ke sebelah kanan. So, now we have 6. Apa tu? 6 times 0.85 kuasa 1. Dia bahagi dengan 0.15. Macam tu. Okay, calculator. Calculator, yes, betul. So, what 34 jawapan dia. Ya? 34 jawapan dia. 34. Okay. Gino rasa 34 ni make sense tak? Make sense je. Ya ke? Jap. Ya apa? Saya tak tahu. Sekarang kerja kita daripada sini tadi kan? Banyak ni daripada win once sama dengan 6 kali loss ni. Awak tulis pula ayat matematik dia dekat sini. Bawa belak kiri. Masuk balik dalam equation. Bawa ke kanan, bahagi law of indices apa semua. Dapat jawapan 34. Now, does 34 make sense? Macam tak je cikgu. Dia sampai berapa? Ke infinite je? Maksud awak sampai berapa tu maksudnya dia punya limit nombor tu sampai berapa kan? Ha. Kalau dekat setia budi,
dia boleh sampai 530 kan, sebab budak kat Sebudi ada 530 orang, betul tak? Kalau dekat Mekah boleh jadi sampai 1 juta orang sebab orang buat haji sampai 1 juta orang. So yang penting kan, yang penting N itu mesti whole number. Jadi jawapan yang kita dapat tu awak kena ada sense sikit. Kalau jawapan kita decimal, stop, awak dah salah. Faham tak? Sebab kita kata huruf N mestilah berbentuk whole number. Jadi masa tadi cikgu buat bincang dengan awak kan, cikgu ulang hati cikgu, jangan dah dapat decimal, jangan dah dapat decimal. Sebab kalau cikgu dapat decimal, itu menunjukkan dia salah. Okay? N ni dia tak boleh decimal, dia mesti whole number. Dia mesti macam kita nak kira bilangan orang, nak kira bilangan binatang, bilangan kek, bilangan buku. So dia tak boleh decimal, dia mesti whole number. Contohnya dalam sekolah menengah Siti Budi ada 530 orang pelajar. Cikgu tak boleh kata ada 531.3 orang pelajar. Boleh tak? Tak. Kenapa tak boleh? Sebab dia tak masuk akal. Tak masuk akal kan? Manusia tak boleh in decimal kan? Nanti orang ingat, mesti lagi 1/3 badan dia tu hantu kan? So it doesn't make sense. Okay, so N awak kena ingat masa exam sebab soalan macam ni dia keluar exam. Dalam exam kena ingat N mesti whole number. Katalah satu hari nanti awak kena cari R kan? R pun mesti whole number. So daripada situ kita boleh check jawapan kita betul ke tak. Macam cikgu kan? Once cikgu dah dapat N234, cikgu dah tak buat semakan semula tau. Sebab cikgu dah yakin dah. Okay, N is whole number. That's it, cukup. So cikgu akan move to the next question. Okay? Okay. Jadi dekat mana sebenarnya yang tough soalan ni guys? Dekat. Dia yang 0.8. Yang bawah sikit. Yang PX sama dengan 1 sama dengan 6 darab PX. Oh, yang ni. Yang ni kot. Ayat ni. So ayat ni kita kata dia susah. Maksudnya kalau orang tu tak pandai baca perkataan macam contohnya kan dia kata the probability of winning once is 6 times the probability of losing ni, maksudnya dia memang akan salah lah kan. So ayat ni penting lah. Kalau tak faham ayat ni mungkin tak dapat ayat ni kan. Okay, cikgu pula rasa di samping yang ayat ni susah, ada satu lagi benda yang sebenarnya kalau kita tak master dia akan jadi susah. Okay, contohnya macam ni. NC1 ni kalau tak tahu dia dapat N memang susah. Kan? Kita mesti tahu dia N. Macam 6C0 ni kalau tak tahulah dia akan dapat 1, memang susah kita nak solve. So dia dua skill kat sini. Okay, so first kali kena tahu buat ayat matematik. Very good, tadi ada orang suggest. And then yang NC1 dengan NC0 ni kena tahu. Okay, cikgu tanya waktu lagi soalan Kalau cikgu ada NCN dapat apa? NCN. Macam mana masa exam kita nak check? 1C1. 1 okay, kalau kita buat Ataupun 2C2 kan? Anything yang dia C balik diri sendiri macam 1C1, 2C2, 3C3 kan. Bila gunakan nombor yang sama, jawapan dia akan jadi 1. Itu kena ingat tu guys. Okay, kalau NC0 1 juga. So ada 2 pattern kan. NCN dapat 1, NC0 dapat 1. Kalau NC1 tadi kita buat dapat apa? NC1 1. N. Dia dapat balik diri dia. Okay, very good. So benda ni kena ingat guys. Okay, kena ingat. So soalan Pahang baru saja menunjukkan ada benda-benda yang kita tak pernah jumpa sebenarnya dalam soalan sebelum ni. So once kita dah tahu sekarang, insyaAllah masa SPM kalau keluar kita dah boleh tergelak-gelak sikit lah sebab dia dah senang. Okay, now let's look at Pahang yang kedua. Azlan ni. Azlan has a reputation. Nampak tak soalan ni? Azlan has a reputation. Dia ni ada satu reputasi. Kalau dia score gol guna hoki, dia adalah orang yang boleh score 6 gol daripada 10 matches. Daripada 10 perlawanan tu dia akan dapat menjaringkan 6 gol bagi 10 perlawanan. Ni dia punya reputation dia. Memang kira hebat lah juga. Untuk 10 match yang dia lawan tu dia boleh bagi 6 gol. So dia kata find the probability that Azlan will make a score in both hockey tournaments. Okay, mari kita buat dia punya macam biasalah cikgu akan buat P, Q and R dia kan. Siapa nampak P? P 6/10 6/10 Okay, P Q ya. Q 4/10.
Pandai. Oh, Q. Okey. Ingat kau cakap Yuhu tadi. Thank you. Sekejap, saya cakap budak ni cakap Yuhu kan. Rupanya Q kan. Q adalah 4/10 kan. So siapa tahu P, dia mesti tahu Q. Q. Very good. Okay, so masa exam kita akan kekalkan kita punya skill ni. Now, selepas P dengan Q apa lagi yang ada? And Ada R. N, R. Ada N dengan R NR. Tapi dah Cikgu, N 2 ke? N ni berapa? 2. Ke 10? Saya tak 10. Yang mana? Sekejap. N 10, Kenapa R2. N 10? R2. 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 Nanti kalau nak Cikgu, jawab kenapa soalan 10? A1 ni macam mana? Berapa pula R dia? 2. Kenapa Confused kan? 10? Okay. N dia 2 guys. Okay. Sebab dia kata dia ada 2 kali je hockey tournament. Okay. Okay. Yang 6 goals out of 10 matches ni, dia ni punya reputation macam orang cakap lah. Dia tu kalau bercinta 100 kali, 91 kali gagal. Macam tu. Wow. Kan? Maksudnya bukanlah dia bercinta sampai 100 kali. Itu dia punya reputation. Contoh cakap, engkau kalau cakap 10 kali kau cakap, 9 kali salah. Contohnya kan. Bukannya dia dalam hidup dia cakap 10 kali je. Maksudnya dia punya reputation dia. Contoh Cikgu Zaid kalau mengajar, kalau 10 kali masuk kelas, 9 kali dia kutuk orang. Contohnya lah, kan. Itu reputation. Okay. Tapi sekarang ni, tournament yang dia main betul-betul lah. Sekarang ni dia main 2 hockey tournament sahaja. So itu dia punya N. Paling banyak tournament yang dia main. Okay. Jadi dalam soalan 24A ni, dia kata apakah kebarangkalian Azlan will make a score. Maksudnya dia winning untuk kedua-dua hockey tournaments tu. Apa maksud dia sekarang ni? Both. R dia 20. Both. Dia main tournament tadi berapa? 2. 2 je kan? Kalau dia menang dua-dua apa maksudnya? Dia dapat 1. 10. Kalau dia menang dua-dua, kalau dia tak menang langsung, cikgu cakap, kalau dia tak menang langsung, R dia kosong. Kalau dia menang sekali, R1. R1. Kalau dia menang dua-dua, R2. dia 2. Jadi maksudnya soalan ni, bila dia kata both, dia nak buat R2 guys. Faham tak? Jadi soalan ni, kita akan ambil R2. Bukan R0, bukan R1. Sebab dia mention both. Nampak tak? Cikgu perasan, soalan-soalan yang kebat kan, dia banyak menggunakan perkataan dalam English tau. Macam, at least once kan. 6 times of losing macam tadi. Both hockey tournaments. Kan? Kalau dia kata, sepatutnya dia boleh kata, in all tournaments. Sebab budak ni main 2 kali tournament. Kalau dia kata all, maksudnya 2 lah kan. Tapi dia gunakan both. So you have, English kena faham lah kat sini Kalau tak faham English, tengoklah bahasa Melayu. Dalam kedua-dua. So maksudnya R dia 2 lah. Kalau bahasa Melayu pun tak tahu, jadi awak tak payah ambil SPM. Okay? Alright, now. Kan? Pergi buat benda lain Kalau bahasa Melayu pun tak tahu, tu dah tak payah dia ayat Malaysia. Okay, now. Macam mana kita nak tulis ni? P. Apa? PX sama dengan 2 kan? Sebab R dia 2? Betul tak? PX sama 2 sebab kita ikut R dia 2. Okay, PX 2. NCR dia macam mana? 2. C 2. Very good. Okay, kali dengan P. Tadi kita dah setuju. Berapa P dia? 6 per 10 pun boleh. 0.6 pun boleh kan? 0.6. Okay, awak nak tulis apa? 0.6. 0.6. 0.6. Cikgu zaman sekolah pun guna decimal. 0.6 senang. Okay, 0.6 kuasa Kuasa apa? 2. Kuasa 2. Dia repeat balik 2 di depan, 2 di tengah, 2 di atas. Repeat balik. Kali dengan? 0.6. R tak payah tulis. 0.4. 0.4. Kosong. Tadi cikgu dengar. Siapa cakap tak payah Tak payah tulis? tulis. Lokman. Lokman. Okey, kenapa Lokman cakap tak payah tulis? Sebab dia kuasa kosong. Sebab kosong. Apa maksud kuasa kosong? Tak ada apa-apa kosong. Tak ada apa-apa kosong. Satu. Satu kan. Jadi kalau satu sepatutnya tulis lah. Jadi kenapa tak payah tulis? Sama je. Kenapa tak payah tulis? Sebab Tak sama dia tak effect. Cikgu cakap tak payah tulis. Tak, cikgu tanya. Bising lah masa sebelah ni. Semua benda darab satu sama je. Tak, kenapa 0.4 kuasa kosong tu? Sebenarnya kalau tak tulis pun tak apa. Dia tak effect nombor lain. Sebab Lain. Okay. Awak faham tak soalan ni? Dia main hockey tournament, kan? Dia main 2 hockey tournament Okay. Kalau dia menang dua-dua, dia kalah tak? Tak. Tak kan? Tak.
Macam Tak. kalau awak ambil SPM 2 kali, dua kali awak dapat straight A. Kan? Maksudnya awak bukan orang yang loser lah kan? Kalau awak main bola kan, awak main bola dua tournament, 2 match, dua-dua awak menang, pasukan sekolah awak menang. Maksudnya awak tak kalah. So bila tak kalah guys, tak payah cerita pasal kekalahan sebab you tak kalah. Sebab tu ada orang kata tak tulis pun tak apa. Faham ke? Faham. Kata cikgu ada 10 ekor lembu kan. Kalau 10 mati, tak payah tulis lembu yang hidup. Saya masih lagi ada kosong lembu yang hidup. Orang tak nak tahulah kan. Orang dah tahu dah kau punya lembu semua mati kan contohnya. Ya. Yang 0.4 tu tak payah tulis lah, tak apa. Tapi kalau nak tulis tak apa. Kalau nak tulis, make sure tulis dengan benda yang betul lah. Tapi kalau tak tulis, tak ada masalah pun. Okay. Kosong di atas ni menunjukkan yang dia langsung tidak kalah. 2 di atas ni, kuasa 2 ni menunjukkan dia menang 2 kali. Faham tak? Jadi ada sesetengah orang, bila dia dah nampak 2 ni dah sama macam nombor di depan, dia tak buat dah 0.400 ni. Pasal dia rasa benda tu menghabiskan masa dia. Okay? Tapi kalau macam kita nak play safe, cikgu cadangkan awak tulis lah. Okay? Sebab Cikgu. Ya. Kenapa kosong? Oh, sebab formula dia adalah N minus R. Dengar tak? So 2 tolak 2. Sebab 2 tolak 2. N tolak R. 2 tolak 2. Dapat kosong. Macam tu. Dapat Dapat. Okay, ini kalau kira ni, kita akan dapat 0.36. 0.36. Kan? 0.36. Itulah jawapan dia. Jawapan dia adalah 0.36 dalam percentage. 36%. You can write this as 36%. Very good. 36%. Tada. Senang. Kan? Jadi sebenarnya soalan Pahang ni not bad. Cuma cikgu rasa soalan Pahang yang tadi mencabar sikit. Yang ni. Ini mencabar sikit kan. Sebab nak kena tahu NC1, NC0. But this one here is okay lah, not bad. Okay. Soalan B dia kata at least dia menang 1. What does it mean by at least? Sekurang-kurangnya. Okay, sekurang-kurangnya kan. Maksudnya kalau macam kita exam lah. Aku target at least aku dapat 5A exam contohnya. Apa maksudnya? 5A ke atas. Lagi banyak. Satu. Lagi bagus. 5A dan ke atas. 5A dan semakin bagus. Betul tak? Okay, so kalau kata at least 1 maksudnya dia ni kemungkinan dia menang at least 1. Tapi kalau dia buat lagi bagus 2. 2 kan. So kena buat dua-dua guys. So dalam exam, okay, kalau kita jenis yang macam primitif, kita buat macam ni lah, R1, R2. Tapi kalau kita pandai sikit, awak kena start macam ni guys. Awak tulis PX, awak tulis more than or equal to 1. Ini cara paling cantik, ikut skema SPM. Awak bagi tahu dia yang nombor 1 ni boleh semakin lama semakin besar lagi. Itu satu. Lepas tu awak tulis kat sini, tulislah dia adalah start dengan R sama dengan 1. Lepas tu continue dengan R sama dengan 2. Ini sebiji skema SPM. Dia sebenarnya sama macam atas ni tau. Cuma atas ni macam simbol untuk kita faham sendiri. Tapi yang PX1 tambah PX2 ni, yang ni lebih kepada dalam buku teks punya cara tulis. Okay, so PX1 macam mana guys? 2C1. 2C1 Betul lah? 2C1 betul. 2C1 dia kali dengan 0.6 kuasa 1. 1. Okay, very good. 0.6 kuasa 1. Dia kali pula dengan 0.4 Kuasa 1. kuasa 1. Very good. Ini yang PX1 punya Dan tambah pula PX2 2C 2. Kalau kita tambah tulis 0.36 terus boleh tak? Boleh. Sebab dah buat tadi kan? Yes, kita dah buat tadi. We have just done that previously ni. PX2 ni dah dapat dah sebenarnya tadi. Okay, so tak payahlah buat lagi sekali, penat. So this one here, 2C1 times 0.6.4 ni, kita akan dapat 0.48 kot. 0.48 Dia kali dengan, dia tambah. Dia tambah dengan 0.36. 0.84. 84 0.84 dalam percentage berapa? 84%. 84%. Very good guys. Okay. Oh, hari ni kita bincang homework je kan? Okay, tak apa, never mind. So, clear ni? Ya. Okay. Pendapat awak tentang soalan ni macam mana? Senang. Senang kan? Cikgu nampak tadi dia confusing sikit kat mana tau?
Masa dia kata 6 goals out of 10 matches ni, kita ada tendensi untuk cakap N dia 10. Betul tak? Betul. Yang tu. Lepas tu bila kita nak rational balik, kita macam lambat sikit nak faham. Tadi. Betul. Okay. So 6 goals out of 10 matches ni ialah 6/10 sebenarnya. Jadi anything yang fraction, dia pergi kepada P. Okay. Jadi siapa tahu P pula, dia mesti tahu Q dengan cepat. Jadi mana dapat N sama dengan 2 sebab dia mention 2 hockey tournaments. Itu sahaja. Okay? Boleh kan? Okay. Boleh. Awak punya kelas ni kan, bilik cikgu ni boleh dengar tau. Ada bunyi apa? Kursi meja bergerak-gerak. Awak punya mentor tengah arrange kelas. Oh. Rajin kan mentor? Bila? Rajin. Rajin Tanya. Ya? Cikgu dekat bilik guru ke dekat? Cikgu dekat office sebab 5F kan atas office kan? Alah. Jadi bila boleh kursi dengar. tu bergerak, cikgu boleh dengar. Kadang-kadang kita tak dengar juga. Macam mana tu? Apa ni? Apa tu Solomon? Apa tu? Apa kau cakap tu? Tak, Zoloman dia Tak. hantar kat Kan cik bising lah rumah sebelah ni. Tak apalah, saya mute. Bye-bye. Okay. Lukman, awak merajuk ke? Tak, rumah sebelah bising. Rumah anjing tu ke? Tak, dia buat renovation. Betul bunyi drill tu. Oh, okay. Cikgu Tengok tu. Tengok. Dengar. Saya dah cakap dah. Jangan. Cuba buat war crime, mesti dia diam. Jangan. Go. Nanti diorang ikut. Kan? Kan? Mana tahu anjing tu dengar, dia bersuka. Okay, yang ni yang tadi Alia cakap tak boleh buat tu Alia kan? Yang soalan Terengganu ni Okay. Berapa ramai pernah tengok graf macam ni? Ni graf tau. Dia ada macam histogram sikit kan? Kalau histogram, selalunya kita nampak dia macam tebal sikit lah kalau histogram. Maybe histogram looks like this. Kemungkinan lah kalau histogram kita nampak macam ni kan. But this one here, it is not histogram. Ini graf apa ni guys? Graf garis. Ini graf garis Ini adalah graf untuk binomial. Binomial kalau lukis graf, ini bentuk graf binomial. Okay, faham Okay, jadi cikgu nak tunjuk awak satu benda ni. Okay, kita tengok garisan yang pertama ni, jalur yang pertama. Jalur yang pertama ni kalau awak tengok, dekat bawah ni dia tulis kosong kan? Ini bermaksud, dia sedang tulis R sama dengan kosong. Jadi bila R sama dengan kosong, kita pun masuk dalam formula. Apa formula dia? Px sama dengan kosong. Dia kata kalau buat Px sama dengan kosong, jawapan probability akan terus dapat sebanyak 0.15. Itu maksud dia. Jadi selalunya kita tulis jawapan macam ni kan. Tapi bila you dapat jawapan, kalau kita plot dalam graf, ini adalah graf binomial. Dia memang segaris. Memang macam tu. Okay. Okay. Kalau cikgu tunjuk kat sini, okay, cikgu ambil 2. Cikgu ambil R2. Kalau buat R2, dia akan jadi Px sama dengan 2, betul tak? Betul. Apa jawapan dia bagi? 0.3. 0.3. Okay, very good. 0.3. Okay, kalau cikgu buat R sama dengan 1, apa maksud dia? Dapat K. Dapat K kan? Okay, so maksudnya kalau cikgu buat Px1, you akan dapat jawapan dia K. Dalam kes ni, kalau kita buat R3 pun dapat Pxk juga. Okay, faham Faham. Okay, tapi sekarang cikgu nampak kalau kita tahu benda ni pun macam tak boleh jawab juga soalan ni. Betul tak? Betul. Okay, sekarang cikgu bagi tahu awak macam ni Guys, cikgu bagi contoh lain kejap. Cikgu nak bagi awak faham. Ni sekali faham terus ni insyaAllah. Okay, you imagine, katalah cikgu nak buat graf binomial yang lain. Okay, cikgu nak buat graf binomial yang simple. Cikgu ada 0, cikgu ada 1, cikgu ada 2. Kemudian cikgu naikkan ni, let's say, cikgu letak kat sini 0.4. Cikgu buat bila 1 dia jadi 0. Tipu. Sini adalah 0.5. Zul Rahman jangan marah Zul Rahman memang orang tu dia memang macam tu. Yang 2 ni memang dia pendek. Dia adalah 0.1 katakan macam tu. Wah, buruknya graf cikgu Rasa cikgu kena padam. Takut ada yang tak faham dia. Kali cikgu buat.
I'm going to write this once again. Okay, cikgu besarkan sikit. Okay, let's say we have 0, and you have 1, and you have 2. Tadi cikgu cakap kalau 0, R kosong, dia sampai sini. 0.4. Kalau dia 1, dia akan naik tinggi sikit. Dia akan sampai 0.5. Kalau dia 2, cikgu cakap dia pendek je. Graf dia kecil tu je. So, dia akan dapat 0.1. Ya, awak tahu tak, kalau cikgu tambahkan nombor-nombor ni, Dapat 0.1. Dapat 0.5. cikgu dapat apa? Oh, jap. 0. 1. 0.10. 0.1 lah. 0.1. 0.10. Hei, Satu lah, satu. dapat 1 eh? Oh, 1. Okay, kenapa dapat 1? Sebab Sebab, Whole number. okay, whole number 1. Tapi kenapa mesti dapat 1? tambah semua dapat 1. Sebab total. Total apa? Total. Sebab tak boleh lebih daripada 1. Sebab betul. Semua benda yang awak cakap tu, semuanya betul. Cuma kalau kita combine, kita akan cakap probability paling maksimum adalah 1. Dan Itu. dia tidak boleh lebih 1, betul? Oh, Jadi Gitu. kita kata kalau kita ambil semua jawapan probability, kita combine semua sekali, dia mesti maksimum ceiling dia 1. Okay, sekarang kita nak guna ilmu tadi. Okay, nombor-nombor ni, kalau kita tambah, kita akan dapat apa? kos. Kita mesti dapat 1 juga. Ah. Hasil tambah total probability akan dapat maksimum 1. Faham? Faham. So it means that kalau orang tu ambil 0.15, dia tambah dengan 0.3, tambah lagi dengan K, dia akan dapat total sama dengan 1. 1. Okey. Sekarang K sama dengan berapa? Kalau awak dah tahu macam tu, K sama dengan berapa? Okay, sama dengan 0.5 ni. Tak boleh. 2. Berapa? Sampai 2. 0.2? 5. Ya ke? Sekejap. Tahu, saya hitam je. Sekejap. Sekejap. Sama 0.3. 0.55 ke? Bukan. 0.55 hampir betul. Sikit lagi nak betul. Berapa? 0.275 tak tahu. Kalau kita kata 0.5 kan, orang tahu cikgu letak 0.5 okey, sebab cikgu pun pernah terjawab 0.5. Okey, 0.55 Kalau tadi 0.55, dia sedikit tidak logik tau sebab apa? Graf ni semakin naik, semakin besar, betul tak? Betul. Paling tinggi kat sini dia 0.3, mana boleh 0.55 bawah dia, kan? 0.28 ni tu. 0.28. 275. 0.275 kot? 275. 275 betul. Okey. Siapa yang dapat 0.275 ni boleh tak bagi tahu apa yang awak buat sebenarnya? Bagi 2. 1 tolak 0.15 tolak 0.3, lepas tu bagi 2. Okey, kenapa kena Sebab bagi K 2? tu ada 2. Sebab ada 2 K tu ada Sebab K tu 2. sebenarnya muncul 2 kali kan? Kalau awak perasan tadi, kan tadi kita tulis. Buat linear. Sebab kita tulis PX1 pun dapat K, PX3 pun dapat K. Jadi kalau kita tulis betul-betul kan, kalau kita buat awak cakap linear tadi kan, awak kata 0.15 dia tambah dengan K, dia tambah dengan 0.3, dia tambah dengan K balik, dia akan dapat 1. Itu cerita dia. Nampak tak? Kan Nampak. 0.15 cikgu tunjuk 0.15 sini, dia tambah dengan K, dia tambah dengan 0.3, lepas tu dia turun balik sini tau. Dia tambah dengan K lagi sekali. K ni ada 2 kali, nampak tak? Dia 2 kali K. Sebab tu Cikgu, macam mana K ada 2 kali tu? Macam mana? Kenapa, macam mana boleh K ada 2? Kenapa K ni ada 2 kali? Sebab jalur untuk 1 dengan 3 ni, dua-duanya berhenti pada tempat yang sama. Kebetulan ni kuasa Tuhan ni, kuasa Tuhan. Okey? Kita tak minta pun Tuhan yang bagi. Jadi, bila kita tambah, cikgu sebenarnya buat lawak, tapi awak ambil serius So, bila kita tambah, kita dapat 0.45. Nampak ke guys? Kita tulis, nampak kan? Sama dengan 1. So, 2K pula, bila cikgu bawa ke kanan, dia akan jadi 0.55. Ini yang tadi ada orang jawab 0.55 tadi. Tapi sebenarnya dia tak habis lagi. Kalau kita nak K, dia akan jadi 0.55. Dia akan dibahagikan dengan 2.
Dapatlah tadi siapa cakap tadi? 2.75. Tentu. Oh, 0.275 cikgu. Cikgu tipu. 0.275. My bad. 0.275. 0.75 ni dengan kata lain dia adalah 27.5%. Okey, boleh? Boleh. Tapi cikgu nampak yang kita jawab K ni adalah soalan B tau. Advance kita Soalan A tak dapat lagi, dah dapat soalan B. Yang soalan A ni sebenarnya apa dia nak? Dia nak at least one. At least one. Maksudnya R dia start dengan apa? 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Dia nak R 1, 2 dengan 3. So macam mana ni? 1, 2 punya jawapan, 3 punya jawapan. Kena tambah semua cikgu. Kena tambah semua. Kecuali siapa yang kita tak tambah? Kosong. Kosong. So paling senang nak buat macam mana? All minus? kosong. All minus yang kosong tu. Jadi sekarang jawapan yang A ni, awak tengok ni cara orang bijak. Sebenarnya kita buat soalan, bukan semalam, last week kita kata ada cara yang senang tu. Tengok guys, ini maksud soalan ni. Px more than 1 bermaksud first kali x dia mula dengan 1. Sorry, cikgu salah tulis. X dia mula dengan 1. Kemudian dia boleh jadi juga semakin bagus, semakin baik. Jenuh kata dia semakin baik. Dia boleh jadi 2. Kemudian dia boleh naik lagi jadi semakin baik. Dia akan jadi 3. Okey. Cuma kalau nak buat px1, px2, px3 ni banyak, betul tak? So kita kata lebih baik kita kata all minus yang sikit. So sikit ni siapa sebenarnya? Sikit. Kosong. Yes, sikit adalah R yang kosong tadi. Jadi rupa-rupanya it is easier kalau kita kata all minus dengan px yang kosong punya. Okay. So kebetulan px kosong. Jawapan dia 0.15 ni. Dah nak siap dah. So what you do? All in probability adalah 1. Dia minus dengan 0.15. You will get 0.85. Kalau tak nak buat all ni, awak boleh buat manual lah. Okay. px1 sama dengan k. Kebetulan k tadi kita dah dapat. Okay. 0.275 tadi kan. So tulis 0.275. Dia plus dengan x sama dengan 2. Oh, 0.2 dapat 0.3. So dia kat sini dah tambah 0.3. Lepas tu tambah lagi dengan siapa? Yang 3. K balik. 0.275 kan? Tambah lagi 0.275. You still akan dapat 0.85. Tu cara dia. Kalau nak buat secara manual lah. Okay? Tu cara dia. Tu ni lah soalan Terengganu. Okay, guys. Soalan Penang. Buat tak soalan Penang? Boleh buat tak Penang? Buat Perlu bincang tak? Nak cek jawapan. Rasanya perlu. Okay, kita nak cek jawapan kan? Okay, cikgu tulis tu Cikgu tengok Terengganu tadi tu, saya tak ada habis salin ni je. Yang ni kan? Okay, itu je. Ni, kalau cikgu dah lewat, cikgu akan salin yang ni. All minus sikit ni. Baik. Okay, 3, 2, 1. Bye-bye. Okay, dah ke? Dah. Okay, now Penang pula. I'm going to be fast kat sini 65% ini bermaksud this is P. Cikgu zoom sikit. Okay, this is P. Senang je, percentage adalah P. 10 students are chosen. Ini N. Find the probability that more than 2. So, more than 2 ni maksudnya R dia berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Maksudnya R3 meningkat sampai ke 10. Kita malas, kita tak nak buat macam ni kan? So what do we do? All minus All tolak dengan? X1, X kosong. Very good. All tolak dengan 2, tolak dengan 1, tolak dengan kosong. Very good. Cikgu dah berjayakan ramai pelajar yang malas. Bagus. Very good. Okay, so pemalas memang suka benda ni. All minus dengan Px2. Okay. Tambah Px1. Ini yang sikit yang kita tak tulis tadi. Dan juga Px kosong. Kalau ada kawan kita tanya, mana kau dapat nombor-nombor ni kan? Ini adalah nombor yang awak tak tulis daripada 3 sampai 10 tadi. Sebab soalan nak 3 sampai 10. So kita kata lagi mudah kalau kita tolak benda yang soalan tak nak. Okay. So Px2 awak kena masukkan lah. Okay. So kalau masukkan dalam sini, you are going to get all ni 1.
Okay, PX2 akan jadi 10C2 kali dengan 0.65 kuasa 2 kali dengan 0.35 kuasa 8 tambah 10C1. 10C1 kali 0.65 kuasa 1 0.35 kuasa 9 kan. Tambah lagi dengan 10C kosong. Oh, ambil kau penat dengan 10C kosong kali 0.65 kuasa kosong kali dengan 0.35 kuasa 10. Ini yang awak kena tambah. Okay. So, Alia dapat jawapan Alia? Dapat. Okay, berapa dapat Alia? 99.52%. Uyo, 99.52%. Kalau decimal dia adalah 0.9952. Okay, cikgu harap ini awak clear guys. Sebab next week bila masuk sekolah, cikgu nak proceed dengan dia punya subtopik dia tau. Okay, subtopik dia lebih mencabar sikit. Okay, so this will be the workings tadi. Yang tengok macam mana kita buat tadi. Kita ambil all minus dengan yang soalan tak nak. PX2, PX1, PX0. Masukkan dalam formula and then dapat 99.52%. Okay, soalan B. If the mean number of female students chosen is 26. Guys, ini sangat terus terang Dia kata if the mean ada formula. Mu sama dengan N kali P. Okay, so dia kata dia punya mean, dia dah bagi dah. The mean is 26. So maksudnya sekarang, kalau kita nak buat workings, awak buat kat sini, mu sama dengan N kali P. Mu ni dah tahu dah dia 26. Okay, dia kata find the total students. Total students ni guys, refer kepada N. Okay, P macam mana P? P yang sama macam tadi. Berapa tadi? 0.65. 0.65, very good. So now you are going to get 40. 40. Okay, nanti masa exam, macam mana nak tahu jawapan kita ni betul ke salah? Whole number. Whole number, that's it. Whole number, that's it. Dan selalunya N ni dia mesti lebih besar daripada mean. Mean ni macam average tau. Contoh kan cikgu cakap, dalam kelas 5F, average markah pendidikan Islam ialah 70%. Betul tak? Contohnya lah kan. Tetapi of course dalam kelas tu, ada orang yang score sampai 100%. Betul tak? Betul. So kita ada common sense sikit kat situ. Okay, dia mesti whole number. Dan N ni selalunya mesti lebih besar daripada mean. Okay guys, cikgu tamatkan lesson cikgu hari ni. Sebab cikgu ada meeting dengan cikgu lain lepas ni. So hari Khamis ni will be our last online class kot? Ke tak? Kan sekolah hari Rabu ke cikgu? Hari Rabu kan? Maksudnya minggu depan ada lagi kan? Ada. Awak macam tak suka je. Tak apalah. Kita jumpa next week. Hari Khamis ni insyaAllah. Okay, thank you very much guys. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Bila terima kasih, ramai yang bercakap kan? Cikgu suka. Cikgu suka part ni. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih je ramai